بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon daripada Allah pada suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, mohon untuk diberikan hidayah. Dan pada hari ini kita diberikan peluang untuk masuk ke surah baru bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Kita berada pada surah baru pada hari ini Ustaz. Masya-Allah ya. Ini surah yang ke-6 bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita sama-sama melihat dan bersyukur sebenarnya bahawa kalau di dalam surah Al-Fatihah, surah yang pertama itu kita menyatakan alhamdulillah. Ini adalah surah kedua dalam Al-Quran yang bermula dengan alhamdulillah, selain daripada surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, dan surah Fatir dan juga surah Saba yang bermula dengan alhamdulillah. Jadi ada 5 surah yang bermula dengan alhamdulillah. Jadi 4 surah yang ada termasuk surah Al-An'am ini menceritakan balik semula tentang mengapa kita memuji Allah pada setiap kali kita salat, setiap kali kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Jadi mari sama-sama kita kongsikan dengan rakan yang lain untuk maklumkan pada mereka hari ini hari surah baru, surah pertama ataupun surah kumpulan Makkiyah ya. Pertama ialah surah Al-Fatihah, kemudian surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, itu semuanya surah Madaniyah, turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Dan kali ini kita pergi kepada surah Makkiyah. Amat menarik. Apa isinya? Kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada surah Al-Fatihah untuk kita sama-sama menghargai kepada perjalanan hidup kita ini. Alhamdulillah rabbil alamin, segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Mengapa kita memuji Allah? Allah Rabb sekalian alam inilah yang menciptakan
langit dan bumi. Inilah yang disyarahkan ataupun dijelaskan dalam ayat pertama surah Al-An'am, surah Makkiyah, surah yang turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bahagian ketiga ataupun bahagian hujung dalam kehidupan Nabi di Makkah, ya, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi apakah yang menarik tentang surah ini sebelum kita pergi masuk lebih dalam Ustaz, ya? Pada hari ini kita melihat bahawa surah Madaniyah yang kita sudah belajar daripada surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa dan juga surah Maidah itu banyak bercerita tentang peraturan, ya. Dan dalam surah Al-An'am dan juga surah pasangannya, ya, kalau kita melihat pada Islahi menyatakan pasangan pada surah Al-An'am ini adalah surah Al-A'raf. Surah Al-An'am ini bercerita tentang iman, dan surah Al-A'raf juga bercerita pasal iman. Tetapi kalau kita melihat bezanya, surah Al-An'am ini banyak bercerita tentang istilahnya ala illah, ya, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk meningkatkan keimanan kita, berbanding dengan surah Al-A'raf nanti kita akan melihat surah ke-7 ayyamillah, ya, tentang peristiwa-peristiwa besar. Allah memberi warning, memberi nadhir, memberi amaran kepada manusia. Jadi bashir banyak di dalam surah Al-An'am, nadhir banyak di dalam surah Al-A'raf. Jadi ini gambaran besar dalam surah ini, dan lebih daripada itu surah Makkiyah ini membina personality, membina karakter kita. Dan surah Madaniyah, surah yang kita dah belajar sebelum ini, surah Baqarah, surah Ali Imran, surah Nisa dan juga surah Al-Maidah, itu adalah untuk mencantikkan personality kita, ya. Jadi surah Makkiyah ini banyak bercerita tentang nilai, maka kena ada peraturan. Pasal ada dua ekstrim dalam kehidupan, ada orang yang dia ikut peraturan tapi tidak ada nilai. Ada orang yang ada nilai, ya, dia mungkin kata saya ini ingin menghargai Allah, tetapi dia tidak mematuhi kepada peraturan, ya. Itu yang banyak diturunkan di peringkat selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi ini secara ringkas apa yang ada dalam surah Al-An'am yang bermaksud binatang ternakan. Ini sebagai salah satu ala illah, iaitu nikmat-nikmat daripada Allah SWT. Jom kita lihat sinopsis pada hari ini. Sinopsis bagi surah Al-An'am ini daripada ayat pertama hingga ayat yang ketiga, ya, adalah 3 ayat yang amat penting berkaitan dengan tauhid, kewujudan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keesaan serta kebangkitan kita di akhirat nanti, ya. 3 ayat inilah yang jika dibaca ia menyimpulkan tentang keimanan kita. Dan ayat 4 hingga 6 ini bagaimana orang-orang yang berada pada zaman Nabi pada zaman ini respon kepada keimanan, ya. Ada yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, dan apakah ancaman kepada mereka, ini yang Allah maklumkan hingga ayat 6, dan disambung pada ayat 7 hingga 8, bangkangan orang kafir dan penolakan atas permintaan mereka kepada Nabi untuk menurunkan kitab atau mengutus malaikat terus direct langsung kepada mereka. Jadi masih lagi kalau kita lihat Makkiyah ini, tuan-tuan sekalian, ada 3 perkara penting dalam surah Makkiyah. Kalau kita mula dengan surah Al-An'am, surah Al-A'raf dan seterusnya nanti, iaitu pertama menceritakan tentang tauhid kepada Allah, dan tauhid itu dikaitkan dengan risalah, mesej daripada rasul, kerasulan, dan tauhid itu ada kaitan dengan akhirat. Jadi 3 perkara itu kita akan berjumpa sepanjang surah-surah Makkiyah di dalam Al-Quran. Jom kita mula membaca daripada ayat 1 hingga ayat nombor 5, memulakan surah kita pada hari ini. Sila Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin daripadanya dapat sama-sama kita hari ini masuk pada surah yang baru. Moga-moga surah yang baru kita masuk ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kekuatan, kefahaman untuk terus kita menjadi hamba Allah ahlul Quran yang hidup Al-Quran berjalan dalam diri kita semua, insya-Allah. Baik, kita nak baca ayat 1 dengan 5 yang pertama sebagaimana yang telah digambarkan. Sama-sama kita baca Al-Quran, bukan sekadar dengan lisan kita tapi dengan gambaran kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan pada 2-3 ayat pertama ini. Allah sendiri yang perkenalkan dirinya, supaya kita kena kenal Allah. Bila kita kenal Allah, kita kenallah siapa kita
Mungkin masalah-masalah yang berlaku banyak di luar sana, gejala sosial dan macam-macam, kerana pertama sekali mereka tidak kenal siapa Allah. Maka kalau kita kenal Allah sendiri, perkenalkan. Siapa lagi lebih baik yang memperkenalkan diri sendiri. Allah perkenalkan diri dalam ayat ini, mari kita kenal Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, Allahu Rabbuna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sadaqallahu Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat pertama hingga ayat yang kelima di dalam surah Al-An'am. Dan mari kita lihat dahulu kepada 3 ayat pertama, kerana 3 ayat pertama ini menjelaskan tentang keimanan kepada Allah. Allah memperkenalkan dirinya, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Ya, segala pujian bagi Allah yang menciptakan 7 petala langit, ya, pelbagai petala langit dan bumi. Dan kalau kita perasan, sebenarnya surah Al-An'am ini hadir disusun selepas surah Maidah. Kalau kita lihat di hujung surah Al-Maidah itu, Allah menyatakan lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahawa segala-galanya langit dan bumi ini milik Allah, apa ada di dalamnya, Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi bila kita melihat kepada segala alam maya pada ini, kesannya apa? Kita akan memuji kepada Allah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Dan Allah menyatakan juga di sini wa ja'ala dhulumati wan nur. Jadi khalaqa ini sesuatu yang dicipta nampak jelas, tetapi lebih daripada itu wa ja'ala dhulumati wan nur ini adalah penciptaan kegelapan. Zulumat itu dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak, dan juga wan nur, satu cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Jadi apakah yang menarik tentang wa ja'ala zulumati wan nur? Allah menjadikan kegelapan-kegelapan yang ada dan Allah berikan cahaya, dan cahaya itu tak banyak ustaz ya, satu je. Jadi kegelapan banyak. Kalau Ibnu Abbas menyatakan zulumat ini sebagai kufur, nur itu adalah iman. Jadi dengan satu keimanan ia dapat melenyapkan segala kegelapan-kegelapan, masalah-masalah kekufuran yang ada di atas muka bumi ini. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tapi masalahnya bagi orang yang kufur pada Allah, orang yang ada kebenaran, kafara itu ada biji benih dan kemudian ditutup dengan tanah, itu kafara. Tsummal ladzina kafaru, orang yang kufur itu bi rabbihim ya'dilun, pada Tuhannya dia ya'dilun, menyamakannya.
Dia kata bahawa Tuhan dengan makhluk sama saja. Padahal Tuhan dah jadikan, ciptakan langit bumi ini, tak ada makhluk yang mengaku, Firaun pun tak berani nak mengaku bahawa dia boleh benamkan dan terbitkan matahari, Ustaz ya. Jadi ini yang salah pandang ataupun cuba ditutup oleh orang kufur, orang kafir. Dan orang kafir juga merasakan bahawa kegelapan dan juga cahaya sama saja. Sama sahaja agama Islam ke, Kristian ke, agama Buddha ke, sama sahaja. Ya'dilun. Tetapi bagi orang yang beriman tahu bahawa tak sama. Ya, itu sebabnya bila bercakap tentang zulumat wan nur ini ada dua perspektif. Satu, kegelapan cahaya yang kita nampak dari luar, fizikal. Tapi yang lebih daripada itu, kegelapan dan juga cahaya dalam hati kita. Jadi mungkin ada orang yang Ustaz ya, dia nampak cahaya, dua-dua nampak cahaya. Betul. Tetapi seorang ini dia mungkin kerana dia tak ada ilmu keimanan, maka dia nampak cahaya, dia nampak matahari je. Tapi orang yang beriman kata subhanallah. Allah. Ini adalah kehebatan Allah SWT. Dia bukan sekadar nampak matahari, tetapi dia nampak pencipta matahari itu sendiri, dan akhirnya dia mengaku bahawa Allah ini memang baik. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Dan itulah yang menjadi puji-pujian kita setiap hari bila kita membaca Fatihah. Salah satu penerangannya ada pada ayat nombor 1 ini. Jadi pada ayat yang nombor 2, kalau katakan tadi ayat 1 ada istilahnya makro dan mikro, Ustaz ya. Makro ni besar-besar, langit bumi, tapi mikro tu sampai tahap cahaya dalam hati kita ini pun Allah ciptakan ataupun Allah jadikan. Wallazi khalaqakum. Allah memberi tahu kepada kita tentang perkara kecil yang berlaku dalam diri kita daripada langit dan bumi, daripada bumi yang Allah ciptakan. Allah jadikan min tin. Tanah kita ini dicipta daripada tanah. Thumma qada ajala. Ada dua ajala kat sini. Kalau tuan-tuan perasan, ajala yang pertama dengan ajalun yang kedua tu berbeza pasal tidak ada alif lam ma'rifah kat situ. Jadi thumma qada ajala itu adalah batas waktu kematian. Ketentuan untuk kita pergi daripada hidup kita di dunia ini. Itu ajal yang pertama. Tetapi ada ajal yang kedua. Wa ajalum musamman indah, ya, iaitu batas waktu yang musamma ini maksudnya yang dinamakan, yang selalu orang bagi nama macam-macam. Hari kiamat, hari pembalasan, bahasa Arabnya yaumul hisab, yaumul qiyamah, zalzalah, macam-macam nama. Jadi wa ajalum musamman indah ini adalah ketentuan yang kedua. Pertama, ajal kita. Kalau kita dah perhatikan ramai kawan-kawan, tuan-tuan sekalian yang menghadapi ajal pertama, meninggal, maksudnya ialah mudah bagi Allah untuk membangkitkan semula kita dan bertemu dengan ajal yang kedua, ketentuan di akhirat nanti, ya. Summa antum tamtarun. Tetapi cabarannya apa, tuan-tuan? Ramai di kalangan kamu yang meragukan hari pembalasan. Dalam Al-Quran kita ada istilah raib, ragu juga. Kita ada istilah syubbah ataupun lubus ataupun marij. Tetapi yang digunakan di sini adalah miryah yang membawa pada perkataan tamtarun. Apa maksud miryah ini ataupun tamtarun? Iaitu ada fakta yang memang betul-betul jelas tetapi diragukan. Dah jelas dah bahawa matahari itu adalah matahari yang memberi cahaya, tapi ada yang ragu-ragu betul ke matahari ini hebat, kan, ataupun diciptakan. Dah tahu dah memang matahari ini tak ada siapa yang boleh ciptakan, tak ada siapa yang boleh menafikan perkara tersebut. Jadi bagi kita yang melihat matahari, kita yakin bahawa mesti ada penciptanya. Maka kalau ada pencipta matahari, mudah sahaja bagi Allah Subhanahu taala, Ustaz ya. Kalau kita boleh tengok Allah ciptakan ramai orang daripada kosong jadi ada, nak bangkitkan semula sampai di akhirat nanti, itu adalah fakta, ya. Dia bukan lagi rasa-rasa, itu adalah sesuatu yang jelas, dan itu ada kaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu taala. Perkara yang ketiga, ayat yang ketiga, wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun, iaitu Allah dialah yang berada ataupun yang disembah pada langit dan di bumi, mengetahui yang kamu rahsiakan, yang kamu zahirkan. Ya, jadi ini perkara yang ketiga, wa ya'lamu ma taksibun. Allah tahu apa yang saya buat, tuan-tuan buat. Keimanan ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah bukan sekadar jaga yang besar-besar,
yang kecil-kecil pun Allah tahu, Allah jaga. Inilah yang memberi kepada kita keimanan yang lebih kuat bahawa kalau katakan ada di kalangan kita ada masalah Ustaz ya, dia rasa dia mengadu dalam hati je saja, nak cakap lebih-lebih pun saya tak berani contohnya. Allah tahu, dan inilah yang menyebabkan ada orang yang respon dengan baik, ada yang respon tidak baik. Jom kita baca ayat nombor 4 untuk kita melihat macam mana respon yang ditegur oleh Allah di dalam surah Al-An'am ini. Ayat keempat saja. A'udzubillahi minasyaitanir wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Sadaqallahu alazim. Dan setiap ayat daripada ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka, kepada orang-orang yang kafir itu, semuanya selalu diingkari. Jadi daripada 3 ayat yang pertama, bagi orang yang beriman, tengok kepada segala pembuktian yang Allah berikan, no problem, tak ada masalah, saya terima, malah menguatkan lagi keimanan. Bagi orang-orang yang berada di Mekah, bila mereka mendengar daripada Nabi membawakan hujah, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, makin kuat. Tetapi sebahagiannya wa matatihi min ayah, bila nampak kepada ayat ataupun kebesaran-kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, illa kanu anha mu'ridin, mereka berpaling. Mereka merasakan bahawa istilah arada ini sebenarnya membawakan, bila arada maksudnya meninggalkan ataupun mengabaikan secara terus terang, secara betul-betul memang nak mengabaikan. Kerana apa? Kerana ada agenda di sebalik keimanan ataupun kekufuran yang dilakukan. Kerana saya nak pangkat, saya nak utamakan diri saya kepada status saya, dan inilah yang berlaku yang Allah bongkar dalam ayat yang keempat. Dan kita akan menyambung lagi, tetapi mari kita lihat dahulu kepada perkataan kita pada hari ini, iaitu perkataan adalah, ya, yang biasanya kita faham sebagai adil dan seimbang, ya, itu yang kita biasa faham 28 kali dalam al-Quran. Tetapi daripada ayat yang pertama, bila dinyatakan summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, ini maksudnya apa? Apabila kita manusia dengan manusia diberikan hak sesamanya sama rata, itu adil. Tetapi bila manusia disamakan dengan Tuhan, itu juga ya'dilun, itu adalah adil yang negatif, ya, yang tidak wajar dibuat, menyamakan Tuhan dengan makhluk buat sesuatu kemudian kata sama je dengan Tuhan, ataupun kegelapan dengan cahaya sama sahaja. Sebenarnya itu adalah adil yang negatif yang ditemplak oleh Allah pada ayat yang pertama lagi. Jadi ini yang kita akan lihat dalam surah Al-An'am. Kita ingin melihat keadilan itu dengan cara yang benar, bukan menyamaratakan pada tempat yang salah. Jadi kita berehat sebentar, kita bersambung kembali selepas ini. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi, dan kita sebagai hamba-Nya hendaklah kita melihat ini sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat langit, kita melihat lautan yang begitu hebat, kita akan sebut subhanallah. Itulah perkataan pertama yang diajar kepada kita semua untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang terus istiqamah
dalam My Quran Time, baca faham amal. Baik, kita nak seperti biasa kita nak belajar sedikit ilmu tajwid. Hari ini kita masuk kepada sifat yang baru, iaitu sifat inhiraf. Mungkin jarang kita dengar sifat ini dan jarang kita belajar sifat ke-14 daripada sifat-sifat lazimah. Adapun sekarang ni kita menghuraikan sifat-sifat yang tunggal yang tidak ada lawan. Inhiraf dari segi bahasa maksud dia melencong. Istilahnya ketika menyebut hurufnya melencong. Melencong tu apa melencong? Ada ustaz kata bila melencong ni lidah kita ni kena melencong ke sana sini, ke kanan ke kiri. Sebenarnya yang dimaksud dengan melencong itu ialah suara melencong. Kalau suara melencong nak melencong macam mana? Kalau lidah yang melencong susah juga kan, tu sebab ada yang bila sebut lam je dia gitu kan, dia nak lidah kita melencong. Tidak, lam mesti sebut la al. Yang disebut sebagai lencongan itu ialah suara kita lencong. Suara kita lencong. Sebab apa melencong? Sebab suara tidak boleh keluar dengan sempurna. Sebab apa tak boleh sempurna? Kan bila kita sebut lam kan lidah kita kan naik ke langit. Jadi suara yang keluar daripada kerongkong nak keluar ke mulut, ada halangan lidah kat depan. So suara kita tu keluar begini. Kalau saya buat contoh, daripada kerongkong keluar sampai ke hujung lidah, kemudian dia melencong gitu suara. Keluar daripada mulut. Keluar daripada. Kalau ini ibaratkan saya punya lidah, hujung lidah, maka suara kita keluar melencong ke tepi. Daripada tepi lidah keluar suara ke di hujung mulut. Betul. Al, la, li, lu, al, sama je berbaris ke ketika mati pun sama, sifat inhiraf tetap ada. Kerana bila sebut berbaris tetap ada, bila mati lebih jelaslah, lebih awdah, lebih jelas sifat tu. Alhamdu, maka suara keluar tu dia keluar daripada kerongkong kita, kemudian dia melencong ke sebelah tepi kanan dan kiri hujung lidah, keluar ke depan. Itu masuk lencongan. Bukan masuk bila sebut inhiraf, lidah kita kena melencong situ sampai berbelit-belit lidah kita. Tidak, suara yang disebut dengan inhirafu yanharifus saut, suara yang melencong tu. Pada lam dia ada hurufnya ada dua, lam dan ra. Pertama lam, dia ada perbezaan sikit lam dengan ra. Dan inhiraf pada lam lebih banyak daripada ra sedikit sahaja. Contoh ayat kita Alhamdu. Ini sifat yang tak susah. Jangan pula bila belajar inhiraf, makin susah pula sebut lam. Padahal senang aja. Alhamdu itu saja. Jangan sampai tak ada. Dia melencong itu, ingat mailus sautul harf. Maksud dia suara yang melencong. Kenapa? Bila lidah kita angkat ke atas, maka suara tak boleh keluar straight ke depan macam tu. Kerana lidah kita tak angkat. Disebut sebagai bisababi i'tirad lisan tariqah. Maka suara itu lencong daripada tepi hujung lidah tu keluar. Juga pada ra, ya'lamu sirrakum, ra ya'lamu sirrakum. Cuma ra, inhiraf pada ra ini, lencongan pada ra sedikit saja berbanding lam. Kerana ra dia hanya melencong sedikit, kemudian dia tetap keluar daripada hujung lidah kita. Tak seperti lam. Itu sifat inhiraf. Jangan pening-pening. Jangan sebab bila belajar inhiraf tak boleh sebut pula lam dengan ra. Baca macam kita sebut dah betul. Cuma nak sebut ni sifat inhiraf ni ada pada lam dengan suara pada ra. Kerana apa? Disebut li adabi kamali. Maksud dia kerana tidak dapat kesempurnaan suara keluar tu pada makhraj lam dengan ra. Kerana lidah kita terangkat, maka suara itu keluar, dilencongkan suara itu. Tidak ada apa-apa ini, jangan risau. Tidak ada apa-apa cuma nama je nama kita dah biasa, cuma dia kadang-kadang ada orang dia susah nak sebut ra pasal lidah ada orang kata lidah pendek, betul ke? Lidah pendek. Ada ke? Saya rasa pertama mungkin jugalah, tapi kalau diletakkan pada tempat yang itu berkaitan dengan makhraj lah. Makhraj tempat yang betul, insya-Allah boleh. Insya-Allah. Pasal ada yang bila cakap sampai kat atas dia kalau cakap terima tu dia jadi ra dia tu dia tak berapa ra kan. Jadi itu pasal apa tu? Adakah pasal inhiraf tu tak berlaku secara bagus? Tidak berkaitan dengan itu, dia berkaitan pada makhraj. Maknanya dia sebut ra, sepatut ra ni hujung lidah. Tapi dia sebut ra tidak hujung lidah, dia sebut pada pangkal lidah. Dia pergi pada pangkal, dia pergi pada hujung halkum. Ra. Dia letak situ dah, dia dah set dah.
ra ra jauh tu. Tapi kalau dia disebut ra pada tempat yang betul, pada hujung lidah, boleh dinaikkan ke atas dan ada sifat getaran, maka boleh sebut ra, insya-Allah. Maksudnya dia boleh dilatih, boleh dilatih. Masya-Allah ya. Jadi itu panduan untuk kita bersama membaca dan memahami hari ini istilahnya inhiraf Ustaz ya. Semalam pun kita ada bincang juga, inhiraf ni biasanya penyelewengan kalau dalam akidah apa sebagainya kan, tapi ini bukan dalam tajuk akidah, tajuk tajwid kita pada hari ini. Baik, kita meneruskan pada ayat yang ke-6 hingga 8 untuk kita melihat. Sebelum kita melihat pada ayat 6 ini, Allah bercerita tentang apakah yang berlaku pada ayat 5 ini. Faqad kadzabu, orang-orang yang kufur, mereka ini satu berpaling pada ayat 4, kemudian dia mendustakan. Ya, bila cakap mu'ridin ini dia mungkin dalam hati saja dia kata dia muka dia pun dah mencebik kepada kebenaran, dan kemudian dia dimanifestasikan, dikeluarkan, ditunjukkan dengan perkataan kadzabu, ya, mendustakan, katakanlah dia ni nabi, bukan nabi, ni manusia biasa saja kan. Dalam surah Yasin ada cakap mithluna bashar mithluna, manusia seperti kami juga, ya. Jadi itu adalah tanda-tanda mendustakan risalah, dan lebih daripada itu faqad kadzabu bil haqq, mendustakan kebenaran yang sampai, lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un, ya. Apa yang berlaku, maka kelak akan sampai kepada mereka berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Jadi mula-mula dia mendustakan, kemudian dia mempermain-mainkan. Ini adalah teknik-teknik bagaimana orang boleh menjadi kufur. Dan Allah memberitahu kepada kita bahawa cuba perhatikan kesan kepada orang-orang terdahulu, apakah yang Allah suruh perhatikan. Kita sambung bacaan daripada ayat 6 hingga ayat yang ke-8 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, jom sama-sama kita membaca ayat ke-6, 7 dan 8 daripada surah Al-An'am ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ini daripada ayat 6 hingga 8. Kalau kita melihat pada ayat 5 tadi, sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran ketika sampai pada mereka, maka kelak akan sampai pada mereka berita yang selalu mereka perolok-olokkan, ya. Dan kalau kita melihat kepada ayat 5 dan ayat 6 yang kita akan lihat sebentar nanti, perkataan ini yang sampai pada Nabi dan kemudian diucapkan kepada sahabat-sahabatlah yang membaca ayat ini.
ya membaca tilawah ayat ini walaupun tidak bertulis ustaz ya. Ada sebahagian saja yang bertulis tapi kebanyakan mereka dengar daripada nabi secara simai, secara pendengaran, terus mereka boleh tangkap, hafal, dan itulah yang dibacakan kepada orang-orang musyrik di Mekah itu. Jadi kalau kita lihat kepada ayat yang contohnya fasaufa yatihim amba ma kanu bihi yastahziun, kelak akan datang kepada mereka amba, berita yang besar, azab ma kanu bihi yastahziun. Ia seperti orang-orang di Islam ya, mukmin yang berada di Mekah ini, dia sedang memberi warning, ancaman kepada orang musyrik di Mekah. Orang biasa-biasa ya, tetapi memberi perkataan warning, ancaman kepada siapa? Ini orang-orang besar, Abu Sufyan contohnya, ataupun siapa lagi, mungkin kita bercakap tentang Abu Jahal, kita bercakap tentang tokoh lain, Walid bin Mughirah. Semua ini adalah elite group, kumpulan yang tinggi, elit, dan kemudian diingatkan oleh orang bawahan, orang biasa-biasa. Jadi sebenarnya dalam ayat ini kalau kita lihat, alam yarau kam ahlakna, tidakkah mereka memerhatikan berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Cuba bayangkanlah tuan-tuan ya, kita orang biasa-biasa, kita cakap kepada pemimpin kita, tuan tolong perhatikan tentang orang dahulu yang pernah dibinasakan, padahal mereka itu teguh kedudukan mereka. Ketugahan belum pernah kami berikan padamu, kami curahkan hujan yang lebat, kami jadikan sungai, kemudian kami binasakan. Perkataan itu ustaz, sebenarnya dia seperti satu ancaman, bukan datang daripada Allah. Dia datang daripada mulut orang yang biasa-biasa. Okey. Itu yang berlaku bila kita membaca ayat ini, ataupun orang kalau zaman di Mekah itu membaca ayat ini kepada para pemimpin. Kesannya apa tuan-tuan? Bila dibaca ayat begini ya, kalau contohnya fa ahlaknahum bidzunubihim, akan kami hancurkan kerana dosa mereka, kerana kesilapan, kerana mereka berbuat jenayah, itu menandakan bahawa saya memang tak suka awak. Kan, saya nak beritahu awak, kalau awak ni izinkan judi, awak izinkan untuk arak, saya tak suka. Lebih kurang begitulah. Dan kalau mesej itu yang disampaikan pada pemimpin elit group di Mekah itu, sudah tentu mereka tak puas hati. Apa yang berlaku ialah mereka pun balun kepada orang-orang yang beriman, tetapi orang beriman tidak tarik diri. Itu poin dia. Poin dia ialah mereka tetap juga surah Al-An'am sampai pada kita yang original, yang asli ini, kerana mereka tidak cakap pula kata tak apalah kan, dosa sikit-sikit tu tak apa. Pasal apa? Pasal sikit-sikit tu tak apalah kita buat begitu. Bukan. Fa ahlaknahum bidzunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Nanti Allah akan gantikan, bangkitkan orang lain. Jadi inilah keteguhan iman pada sahabat-sahabat pada zaman Rasulullah. Itulah juga yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahawa iman tidak ada kompromis. Kalau zunub, kalau dosa, kita berdosa, kita mengaku kita berdosa, saya mengaku saya salah, saya minta ampun pada Allah. Kalau orang lain berdosa, saya kena tegur. Ya, pasal kita belajar daripada surah Al-Maidah, kalau tak ditegur, kesannya hancur bagi umat. Hancur ya. Yahudi dan Nasrani itu adalah lambang orang yang ada kitab tetapi tidak tegur ya, ataupun dia cuba tutup-tutup, akhirnya hancur. Padahal mereka lah orang yang mendapat risalah, mendapat rasul, mendapat rasul yang bersama mereka ustaz ya. Jadi di sinilah sebenarnya lebih daripada itu, pada ayat yang ke-7 bercakap tentang cabaran. Ya, orang kufur ini dia bukan sekadar dia mengolok-olokkan, malah mencabar kepada siapa? Kepada nabi. Ya, itu cabaran pada ayat 7 dan ayat 8, tapi kita baca sekali lagi ayat 7 ni ustaz ya. Ada perkataan kertas. Kertas ini sebenarnya kertas yang dikaitkan dengan tamadun Mesir, kan ada yang hieroglif tu kan. Jadi bagi orang Arab, mereka tak biasa dengan kertas begitu. Yang kertas macam, bukan kertas macam ni ya, yang kasar-kasar sikit tu. Jadi kertas ini bagi mereka ini bukan daripada bukan daripada Nabi Muhammad ya. Jadi ini sesuatu yang pelik, sesuatu yang ajaib. Tetapi apa respon mereka? Kita baca dahulu ayat yang ke-7. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم
فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-7, dan sekiranya kami turunkan kepadamu wahai Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka, nescaya orang-orang kafir itu berkata ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ya, maksudnya kertas bukan teknologi yang ada di kawasan Arab pada waktu itu. Kalau Allah turunkan kitab, ya, Al-Quran ini, tulisan peraturan ini di atas kertas, perkara itu ajaib, maksudnya ini sesuatu yang hebat. Apa yang mereka buat, falamasuhu biaidihim, mereka akan pegang-pegang, pasal benda ni pelik Ustaz ya, satu perkara yang pelik. Tapi apa yang berlaku, pasal dalam hati mereka itu ada zulumat, laqala alladhina kafaru, berkatalah orang-orang kafir itu, in hadza illa sihrun mubin, ini hanyalah sihir. Ya, walaupun dia yang nakkan benda yang hebat-hebat, yang pelik-pelik daripada Allah SWT untuk mengesahkan kebenaran Nabi, tetapi apa yang berlaku ialah pasal yang masalahnya adalah dalam hati itu sendiri. Inilah yang kita lihat pada ayat 115 pada surah Al-Maidah sebelum ini. Kita tengok semalam bila Allah menyatakan tentang Hawariyun Ustaz ya. Yeah. Hawariyun dia minta ma'idatan minas sama ya. Allah mengatakan Allah boleh turunkan. Tetapi kalau kamu kufur selepas Allah turunkan, apa Allah cakap? Fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Aku akan azab dengan azab yang tidak pernah kena seluruh alam. Allah. Pasal apa? Pasal minta lebih-lebih. Ya, minta lebih-lebih. Okey, jadi inilah yang dilihat pada ayat yang ke-8 juga. Satu lagi, waqalu, kata mereka kalaulah diturunkan malak. Apa maksud malak? Seorang malaikat. Oh. Pasal Nabi kata dapat wahyu, mestilah ada bodyguard. Kan? Mana bodyguardnya? Jadi mereka kata kalau dah bagi pada Nabi Muhammad, dia ni orang biasa-biasa, bagi pada kami je lah, turunkan malaikat kepada kami. Walau anzalna malaka, ya, jikalah diturunkan malaikat, laqudiyal amru thumma la yunzarun. Ya, iaitu apa? Malaikat ini hanya datang pada rasul untuk bawa wahyu. Kalau malaikat turun kepada umat manusia, petandanya apa pada zaman dahulu? Sedang membawa bala, Ustaz. Itu dalam sejarah kan, kalau malaikat turun bertemu dengan Lut, maksudnya ya, jadi inilah yang kita perlu beri perhatian. Dalam hal ini mereka mencabar minta benda pelik-pelik, tapi sebenarnya mereka sedang meminta azab daripada Allah kerana tidak menghargai kepada apakah mukjizat ataupun anugerah yang Allah telah berikan. Dan inilah situasi yang kita lihat pada halaman 128 ini secara luasnya. Mari kita sama-sama saksikan. Situasinya ialah tuan-tuan boleh lihat di atas skrin tersebut tentang bagaimana segala kejadian alam, apa-apa yang ada ini adalah untuk kita menghargai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kaji sains sebenarnya untuk kita makin menghargai keimanan, kita makin sedar tentang pelbagai makhluk-makhluk di luar kerangka kita adalah untuk kita makin dekat dengan Allah, memuji Allah, bukannya makin mu'ridin, iaitu berpaling ataupun mendustakan ataupun mengolok-olokkan ataupun mencabar lebih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita doakan, yang kita harapkan resolusi daripada halaman pertama surah Al-An'am pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan. Yang pertama, selalu puji Allah untuk mengelakkan diri kita menjadi orang yang zalim. Lawan pada zalim ini adalah adil. Jadi kalau orang kafir itu menyatakan Allah ni sama saja, itu adalah zalim. Yang pertama. Yang kedua, buat persediaan untuk dua ajal, dua ketentuan yang Allah nyatakan. Pada ayat yang kedua, iaitu kematian, itu tanda bahawa kita akan boleh dibangkitkan di akhirat, kena buat persediaan. Dan yang ketiganya, elakkan diri daripada mendustakan kebenaran yang datang kepada kita. Apa sahaja yang Allah datangkan, semuanya itu adalah ayat. Jangan didustakan, kerana apabila ia didustakan, Allah pernah menghancurkan orang yang lebih hebat daripada kita pada zaman dahulu. Kita tidak mahu diazab
pada dunia ini sampai ke akhirat nanti. Kita doa sama-sama bersama dengan Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita untuk mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa. Itulah yang Allah ciptakan. Allah jadikan zulumati wan nur, kita ada kegelapan dengan kita kembali pada cahaya. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, cahaya Al-Quran yang tuan-tuan boleh sokong bersama, menyumbang dalam nombor yang tertera. Kita menghasilkan program-program wacana dan juga perbincangan berkaitan dengan Al-Quran agar masyarakat terus dipancar cahaya, dan cahaya inilah yang kita tatap pada setiap hari pada jam 5 ulangan, pada jam 10 malam dan 6 pagi ulangan siaran kita pada hari ini. Rancangan ini yang dibawakan oleh Mufas yang mendoakan kita semua agar terus berpegang kepada tali Allah, cahaya Allah, dan jangan main-main dengan peringatan daripada Allah. Kita bertemu lagi pada episod esok hari menyambung kepada surah Al-An'am. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.